Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita dan kedua-duanya berlaku, satu di Kuala Lumpur dan satu lagi di Selangor. Tapi cerita kali ini menarik walaupun ceritanya macam tak ada nampak pengajaran sangat, tapi masih seronok nak diceritakan. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, murahkan, berikan rezeki yang baik pada kita semua, berikan kesihatan yang baik, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan diberkati mak ayah kita dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa, hari ni dua cerita je. Tak ada tiga cerita. Rasanya cukup lah. Rasanya dalam 30 minit cukup. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni yang sampaikan pada abang namanya Tina, berlaku pada tahun 2019 dekat Kuala Lumpur. Tina ni adalah seorang pelajar universiti pada waktu tu. Sebuah universiti yang terkenal dekat Kuala Lumpur, tapi ini universiti yang high standard punya universiti. Sebabnya kata Tina, dia punya asrama bukan terletak dekat dalam kawasan universiti, tapi asramanya terletak di kawasan kondominium. Jadi dengan kata lain, sepanjang Tina belajar dekat universiti itu, dia akan duduk di sebuah kondominium yang baru dan mewah. Jadi boleh bayangkan keadaan kondominium tu, dia punya security, keadaan bilik semuanya teratur dan cantik, dan pemandangannya semua bagus-bagus. Dekat dalam rumah kondominium tu, diorang tinggal selama 10 orang. Sebabnya dalam rumah tu ada 3 bilik, 2 bilik air. Jadi bila dah ramai-ramai 10 orang ni, memang tak berapa nak takut lah. Tapi di kalangan 10 orang tu, hanya Tina seorang aja yang peminat bola sepak. Jadi dia kata kejadian pada tahun 2019 ni membuatkan dia ingat sampai sekarang. Pada satu hujung minggu, lebih kurang hari Sabtu ke hari Ahad macam tu lah kan, bukan tiba-tiba, diorang berpakat-pakat untuk sama-sama memasak. Sebab sama-sama perempuan, masing-masing nak tunjukkan skill macam mana memotong daging, memotong ikan dan masak beramai-ramai. Sebenarnya tu bukanlah benda yang asing, sebab selalu je diorang masak sama-sama. Jadi dia kata waktu diorang planning masak tu adalah untuk makan malam. Jadi diorang mula masak daripada lepas asar tu, petang tu, gugrak. Akhirnya lepas sembahyang isyak, diorang semua berkumpul ramai-ramai dekat kawasan meja makan, dan diorang pun makanlah 10 orang ramai-ramai ni, anak-anak dara semua ni. Jadi dia kata ini permulaan ceritanya. Waktu tu diorang masih lagi baru duduk dekat asrama tu. Jadi pelajar baru lah kan. Jadi dia kata waktu diorang tengah makan sambil-sambil borak cerita pasal kehidupan kat universiti kan, tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, dan semua tingkap tertutup. Bakul yang ada dekat dalam sinki yang kat dapur tu tiba-tiba jatuh ke bawah dan mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring, macam peng aja kat cintu lebih kurang. Sebab dia kata bakul tu diperbuat daripada aluminium, dia kata. Jadi bakul ke mangkuk lah kan. Jadi bila dengar bunyi macam tu, ke 10 orang ni jadi senyap. Dah masing-masing ketakutan. Sebab memang diorang tahu rumah tu semua tingkapnya tak terbuka, semua tingkap tertutup. Sebelum masuk maghrib, semua orang dah didisiplinkan untuk tutup tingkap. Mana datangnya kekuatan untuk bakul yang ada dekat dalam sinki jatuh ke bawah dan mengeluarkan bunyi. Jadi bila dah ramai-ramai takut dekat meja makan tu, dan ramai-ramailah pula sama-sama bergerak ke dapur nak tengok apa yang terjadi. Jadi bila diorang sampai dekat dapur, lebih kurang pukul 9.30 je waktu tu, bila diorang semua sampai kat dapur, tak ada satu tanda pun yang ada kucing ke ataupun angin ke, memang tak ada. Tapi memang betul-betul bakul yang sepatutnya duduk dalam sinki, macam mana boleh terkeluar jatuh ke bawah. Benda tu bunyi tak logik, tapi itu yang berlaku.
Itu adalah peristiwa pertama. Jadi diorang pun bila dah tengok keadaan macam tu tak ada apa-apa, diorang pun pergi sambung makan. Tapi pada waktu ni kata Tina, semua orang dah jadi pelik. Topik perbualan pun sikit-sikit nak menganjur, nak menolak-nolak keseraman-seraman tu. Sebenarnya setiap kali kawan-kawan dia nak cuba bertanya bunyi apa tu ataupun macam mana bakul tu boleh jatuh ke bawah, Tina akan bertindak menjadi orang yang batalkan perbualan tu. Contohnya, kalau dia kata, "Weh, siapa yang tolak bakul?" Baru nak tanya macam tu, Tina, husnuzon. Macam dengan kata lain, jangan fikir yang bukan-bukan, kita fikir yang positif-positif je. Mungkin dia kata ada angin yang masuk dari celah-celah yang kita tak tahu, yang membuatkan bakul tu meloncat daripada luar singki ke bawah. Jadi bila dah tak ada orang yang membicarakan, berborak pasal yang kisah seram yang baru diorang alami, jadi keadaan tu menjadi tenang semula bila dah nak dekat pukul 11 malam. Tapi dia kata waktu tu masing-masing jadi ketakutan, terutama orang yang berada dekat bilik yang ketiga. Sebab bilik yang ketiga adalah bilik paling dekat dengan dapur. Jadi waktu tu diorang semua masuk tidur awal. Dalam rumah tu ada 3 bilik, ada 2 bilik air, kerana bercakap satu bilik air terletak di master bedroom dan satu lagi bilik air terletak ke bilik air belakang. Okay, cerita je macam ni. Itu dah berlaku yang pertama. Jadi lebih kurang pukul 12.30 malam, Tina turun bawah daripada kondominium tu, turun ke bawah. Sebab dekat bawah kondominium dia ada kedai mamak. Ada kedai-kedai lah. Jadi dia kata tujuan dia turun bawah adalah dia nak tengok bola. Dia ni memang peminat bola. Sambil-sambil tengok bola, dia boleh minum-minum panas. Tapi yang turun pada waktu tu dia seorang je, sebab dia seorang je minat bola. Jadi dia kata dia turunlah lebih kurang pukul 12 tu, turun bawah lepak-lepak. Seorang-seorang lah tengok bola. Lebih kurang pukul 12, pukul 1 macam tu. Pukul 1 ke pukul 1 lebih macam tu. Tiba-tiba kawan-kawan dia yang 9 orang tadi ramai-ramai turun daripada kondominium diorang, lepak sama-sama dengan Tina. Sempat pula Tina tanya bila masa pula korang ni minat bola. Diorang kata tiba-tiba jadi minat. Dah keadaan macam ni. Tergelaklah Tina. Lepas tu Tina tanya, sebenarnya apa yang kenapa korang turun ramai-ramai? Sebabkan peristiwa tadi ke yang korang takut? Diorang kata, tak Tina, ini bukan peristiwa tadi. Ini ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada tadi. Jadi bila dengar penjelasan macam tu, Tina rasa macam nak tahu apa sebenarnya berlaku. Jadi Tina cakap, ceritakan. Mana tahu kita boleh kongsi ramai-ramai, jadi tak adalah berapa takut sangat. Ceritanya, waktu Tina turun kat bawah, semua orang dah duduk dalam bilik. Salah seorang yang duduk dalam bilik yang kedua tiba-tiba rasa nak terkencing. Jadi dia pun keluarlah daripada bilik menuju ke tandas. Bila dekat tandas, dia dengar ada orang mandi sambil keluarkan bau yang sangat busuk. Jadi dia kata budak tu nak masuk tandas tu, nak membuang air lah. Jadi dia ketuk lah tandas tu. Siapa yang duduk dalam tandas ni? Lamanya aku rasa perut ni macam nak meninggal lah ni. Semua ingat yang dalam tandas tu adalah Tina. Tapi walaupun diketuk, orang dalam tu tak menyahut dan masih lagi mandi sambil terus-terusan keluarkan bau busuk. Jadi waktu tu diorang bila dah seorang tu rasa marah, pintu tandas tak terbuka. Jadi yang lain-lainnya 3-4 orang daripada bilik ketiga, bilik pertama pun semua keluar berdepan dengan tandas tu. Masing-masing ketuk, Tina, buka Tina, cepat keluar. Tapi bila diorang ketuk, orang dalam tu tak menyahut. Cuma menyanyi-nyanyi sambil mandi dan keluarkan bau busuk. Jadi diorang pun ada salah seorang daripada ahli rumah tu yang sebilik dengan Tina. Bila dengar diorang semua gendang dekat bilik air, ketuk bilik air tu memanggil-manggil nama Tina, yang budak ni keluar daripada bilik. Dia cakap macam ni, apa pula Tina ada dekat dalam rumah ni? Tina kan turun pergi tengok bola dekat kedai mamak. Bila dah jadi macam tu, semua orang yang ada dalam tandas, semua pelajar yang ada, budak-budak yang ada depan tandas tu,
tak tunggu masa, tak tunggu lama. Dia orang terus capai tudung, terus ramai-ramai bergondong-bondong keluar daripada rumah tu, pergi dekat lift turun bawah, cari Tina dekat kedai mamak, betul-betul jumpa Tina. Jadi siapa yang ada dalam tandas? Itulah yang diorang cerita pada Tina. Pada waktu tu Tina sempat buat gelak. Dia nak bagi kawan-kawan dia jangan terlalu takut. Sebab dia kata apa-apa pun benda yang paling perlu kita, bukan benda, yang paling perlu kita takut adalah kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang paling patut kita takut, bukan pada benda lain, kata Tina. Jadi sempat pula Tina buat lawak. Kalau dah benda tu menyanyi, kenapa korang tak sambung sekali nyanyi dia? Mana tahu boleh karaoke sama-sama. Lepas tu Tina gelak lah. Tapi yang lain-lain tak gelak. Semua buat muka sombong. Semua buat muka takut. Sebabnya dia kata memang menakutkan bila ada orang mandi dekat dalam bilik air dan orang tu keluarkan suara menyanyi sambil keluarkan bunyi yang busuk. Jadi bila dah habis tengok bola, Tina pun menjadi ketua lah, leader lah, naik bilik tu dan Tina cek semua kawasan. Memang bilik air yang dikatakan ada orang mandi dalamnya, bilik air tu basah. Memang seperti macam ada orang baru lepas mandi. Tapi Tina tengok benda tu ada tak tapak kaki bekas air keluar daripada bilik air. Tapi tak ada. Menunjukkan benda apa yang kawan-kawan dia cakap adalah cerita sebenar, bukan cerita rekaan. Jadi, okeylah, ceritanya berlalu macam tu aja. Diorang pun sambil setiap hari diorang akan bergila-gila baca Yasin dan juga kalau waktu malam nyalakan bacaan ayat suci Al-Quran dekat handset. Sebab itu je cara yang boleh diorang buat untuk menguatkan semangat supaya tak takut dengan benda tu. Jadi akhirnya semester tu pun tamat. Bila semester tu tamat, memang jadi kebiasaan cuti semester anak-anak universiti semua balik ke rumah. Jadi Tina ni dia ada satu sifat, dia kata sebelum balik ke rumah dia mesti bersihkan rumah tempat dia tinggal, maksudnya asrama dia, untuk pastikan bila dia pulang semula ke rumah asrama dia, semuanya dalam keadaan yang elok. Jadi pada waktu tu Tina lah orang terakhir yang balik. Bila waktu tu Tina kata dia memang langsung tak teringat dengan peristiwa yang kawan dia alami. Sebab bukan dia alami, kawan dia alami, sebab itu dia tak teringat. Jadi dia pun petang tu kemas-kemaslah rumah. Benda pertama yang dia buat adalah tutup semua tingkap. Sebabnya dia nak menyapu. Kalau ada tingkap terbuka, takut ada angin. Dan kalau menyapu dalam keadaan berangin, memang huru-hara lah kita punya proses menyapu. Jadi mula-mula dia tutup semua tingkap. Lepas tutup semua tingkap, dia sapu. Lepas sapu, dia mop. Lepas dia mop, dia pastikan ke semua bilik kawan-kawan dia dalam keadaan yang baik. Dan dia pun tutuplah pintu semua bilik. Tina ni duduk bilik paling depan, duduk bilik satu yang dalamnya ada bilik air. Jadi bila dah duduk rehat-rehat, yang ni yang seramnya. Bila dia duduk rehat-rehat, tiba-tiba ada orang call menggunakan WhatsApp dan dia buat video call. Dan nama yang tertera pada handset Tina adalah Gula-Gula. Jadi waktu tu Tina berderau macam nak pengsan. Sebabnya kalaulah dia angkat call tu dan nampak benda yang tak sepatutnya, dia pengsan rasanya. Sebab dia kena tinggal dalam rumah tu malam tu sorang-sorang. Esok pagi baru dia naik tiket bas balik rumah. Jadi dia kata waktu tu dia dah menggigil. Dia dalam hati dia mesti kawan dia pedajal dia tukar mana-mana nama menjadi nama Gula-Gula. Jadi membuatkan dia rasa huru-hara. Jadi dia biar tak angkat. Tapi selepas talian telefon tu ditamatkan, tiba-tiba pintu dekat bilik paling hujung dengar terbuka dan tertutup semula. Macam tu. Waktu tu Tina meremang macam nak pengsan, dia kata. Alamak, dia kata dia dah kena dengki. Dia tahu sebenarnya dia dah kena dengki. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Benda yang dia boleh buat adalah dia cuba kontak dengan mana-mana budak kawan dia yang masih lagi ada di kawasan kondominium tu. Maksudnya kawasan asrama.
dia nak suruh teman dia malam tu. Jadi dia carilah kawan-kawan dia, akhirnya adalah jumpa seorang budak, dia masih lagi duduk dekat asrama satu level dengan Tina. Jadi dia pun datanglah temankan Tina. Waktu dia datang teman Tina tu, barulah Tina berani nak tengok dia punya senarai kontak dia dalam dia punya telefon, cari nama gula-gula. Bukan gula-gula, mana-mana yang pernah tengok video abang, gula-gula tu adalah panggilan untuk yang benda tu Jadi dia cari, mana tahu ada kawan dia yang dah pedajal dia, tukarkan salah satu nama menjadi gula-gula, tapi dia cek memang tak ada pun nama gula-gula. Jadi dia kata, pelik, macam mana tak ada nama gula-gula? Takkan gula-gula sekarang dah pandai pakai telefon? Tak apa, dia kata. Dia tengok dia punya handset history, panggilan-panggilan telefon yang masuk dekat dalam WhatsApp. Sebab benda tu call pakai WhatsApp telefon kan, WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Tapi bila dia tengok history, memang tak ada pun nama gula-gula. Jadi dia sah malam tu, dia kena dengki. Tapi sepanjang malam dia tak boleh tidur, dan kawan dia tak boleh tidur. Sebab kawan dia pergi tanya, kenapa kau ajak aku teman malam ni? Dan Tina pula tak terfikir yang Minah ni memang lebih penakut daripada apa yang ada. Dia ceritalah daripada mula sampai habis, termasuk video call yang datangnya daripada gula-gula tadi. Dia pun tak boleh tidur, Tina pun tak boleh tidur sampai menjejak pukul 8 pagi. Gigit dua-dua. Semalaman. Dah dua-dua ketakutan. Bila esok paginya, terus pagi Tina kemas-kemas balik kampung. Bila dah habis cuti semester, Tina balik semula ke asrama dia, dan Tina ceritakan pengalaman dia pada kawan-kawan dia. Rupanya bukan Tina seorang yang kena pada malam tu, ramai yang tinggal dekat kondominium tu kena benda yang sama. Dan diorang semua tak tahu sebenarnya mana datangnya puncanya. Cerita kedua berlaku baru lagi, tahun 2021, diceritakan kepada abang oleh seseorang yang bernama Az-Zahra. Kisahnya macam ni. Ni tahun 2021. Waktu tu kata Az-Zahra, kita masih lagi dalam PKP tapi dah ada kelonggaran untuk pergi bercuti. Disebabkan sepanjang PKP tu Az-Zahra ni, pendeknya nama Zahra je lah. Jadi di sepanjang PKP tu memang Zahra bekerja daripada rumah. Pada masa yang sama kena uruskan keluarga. Mana-mana yang ada pengalaman memang tahulah, dia jadi stresnya double stres. Duduk rumah kena kerja, kena buat kerja rumah. Walaupun suami ada tolong, kata Zahra pada waktu tu, tapi tetap juga dia punya stres, tak boleh nak buat bincang. Jadi bila kerajaan kata dah boleh pergi bercuti, boleh masih lagi dalam negeri, dia kata bercuti dalam negeri. Jadi Zahra ni dengan suami dia ambil kesempatan ni pergi bercuti. Pada waktu tu Zahra disahkan mengandung kecil. Dah dia buat cek kat hospital, dekat cek klinik kesihatan lah. Dah cek memang betul dia mengandung. Jadi dia seronok lah. Jadi tujuan dia orang bercuti tu ada dua. Satu, untuk meraihkan kehadiran anak baru. Yang keduanya adalah untuk menghilangkan stres bekerja dari rumah dalam masa PKP. Jadi diorang pun carilah tempat bercuti. Tapi kata waktu tu memang susah sangat nak cari tempat bercuti. Sebabnya waktu tu kan semua orang keluar kan. Kalau siapa-siapa ingat peristiwa tu, semua orang keluar pergi bercuti. Abang yang duduk Melaka ni jam Melaka. Macam-macam orang yang keluar. Jadi dengan kata lain, nak dapatkan tempat bercuti tu bukan senang. Akhirnya Zahra jumpa satu tempat bercuti dekat Ulu Yam, Selangor. Bila tengok-tengok dekat dalam gambar macam cantik, jadi dia dengan suami dia pun booking lah salah satu rumah dekat situ lah, macam penginapan dekat situ. Jadi diorang bercadang untuk tidur 3 hari 2 malam. Dan dia punya penginapan tu berbentuk kabin betul-betul dekat tepi sungai, tepi air terjun. Dengan kata lain, kalau anak dia daripada pintu bilik nak terjun masuk air pun boleh. Dekat, dia kata. Itu memang dah lama diidamkan. Cuma dia kata pihak resort tidak menawarkan masakan. Kena bawa masakan sendiri. Maksudnya kena bawa dapur disediakan, tapi kena masak sendiri. Jadi bila dah macam tu, diorang pun packing-packing pergilah ke Ulu Yam.
ke satu resort ni dekat Ulu Yam, katanya terkenal juga. Bila sampai tengok memang cantik sangat, sebabnya dia kata dah lama orang tak keluar, jadi dah keadaan alam semula jadi tu memang betul-betul terpelihara. Cantik dia kata, dengan sungainya, dengan pokoknya, dengan rumputnya, batu-batunya. Jadi kata Zahra tak rugi, dia kata tak rugi bercuti dekat situ. Dia pun lepas habis unpacking, keluarkan baju gantung segala macam, kemas-kemas semua, dan diorang pun anak beranak mandilah dekat dalam kawasan air terjun tu, dia kata. Jadi dia kata seronoknya, cumanya Zahra berhati-hati walaupun dia ada pengalaman mengandung sebelum ni, tetap juga dia tak nak terlalu gairah waktu mandi ataupun buat aktiviti, sebab dia nak jaga kandungan dia. Bukan senang nak dapat anak kan, dia kata. Jadi dia setakat mandi-mandi segitu-gitu je lah, siram-siram air pada suami siram-siram air pada dia, gitu-gitu je. Tak adalah dia buat kuak lentang, kuak kupu-kupu dalam air, tak ada. Itu je. Jadi dia kata okey lah, dia orang pun mandi-mandi, dah habis mandi, dia orang pun naik masak-masak pula, anak dia, suami dia gembiralah, kata Zahra. Memang dah lama dia nak idamkan. Dia kata memang sejak dia mengandung ni, mungkin pembawaan baby memang nak ada dekat kawasan hutan-hutan, dia kata. Jadi dia boleh rasa, seseorang ibu yang mengandung, dia boleh rasa ada kehadiran baby dekat dalam perut dia. Jadi dia kata ceritanya bermula bila malam tu habis dia semayang isyak, dia rasa sejuk yang teramat sangat. Dia kata dia tak tahu mana datangnya sejuk tu. Dia tengok laki dia seronok aja berlengging-lengging, anak dia pun sama, tapi dia ni sejuk sampai menggigil, sampai dia terpaksa pakai baju 2-3 lapis. Dia mula-mula ingatkan pembawaan baby ataupun keadaan cuaca sekeliling, tapi bila dia tengok laki dia dengan anak dia seronok aja, jadi dia kata mungkin, dia kata gerak hati dia cakap mungkin akan berlaku sesuatu yang menakutkan, tapi dia kata dia kena kuat sebab dia ada anak dalam perut dia, dalam rahim dia ada anak yang perlu dilindungi. Jadi malam tu diorang pun semua tidurlah awal. Bila tidur awal tak jadi apa-apa. Okey. Lebih kurang pukul 1 pagi, tiba-tiba Zahra terbangun daripada tidur, seperti ada orang kejutkan dia. Waktu dia terbangun tu, keadaan keliling boleh dikatakan tak gelap tapi suram. Masih ada lagi cahaya tapi suram. Jadi dia kejut suami dia, dengan tujuan untuk bila suami dia bergerak sikit, adalah dia punya keberanian tu. Jadi bila dia goyang-goyang suami dia macam tu je, lega suami aku hidup lagi, dia kata. Jadi dia pun okeylah, biarlah suami dia tidur. Dia pun nak sambung tidur. Waktu dia nak sambung tidur ni lah, baru dia perasan dekat sudut dekat dalam bilik dia ada seorang nenek. Lepas tu dia bila dah macam tu, dia rasa satu badan dia kaku, tak boleh buat apa-apa. Dan nenek tu jalan terbongkok-bongkok ke arah dia, dan nenek tu pegang perut dia sambil cakap macam ni, banyak betul engkau beranak ni, bagilah aku satu, dia kata. Waktu tu Zahra langsung tak boleh cakap. Dia tak ingat nak baca surah apa, dia tak ingat nak baca apa ayat-ayat suci Quran, tak ingat, dia kata. Dia biarkan nenek tu pegang perut dia, dan sambil nenek tu tersenyum. Nenek tu mukanya sangat tua. Jadi dia kata bila dah macam tu, dia dah ketakutan. Bila nenek tu duk usap perut dia, dia cuba gerakkan tangan dia, walaupun tangan dia dalam keadaan yang sangat lemah, pergi kuti laki dia. Tapi tak bangun pula, dia kata. Orang tua tu kata dah kuti banyak kali tak bangun. Nenek tu tetap juga usap perut dia. Cantik bayi ni, bagi nenek boleh. Dia kata keadaan muka nenek tu, rambutnya putih dan tidak diikat, berurai ke bawah. Dan muka nenek tu kedut 1000. Terlalu banyak kedut, walaupun mata dia masih lagi mata orang, tapi dia tahu yang datang usap perut dia tu bukanlah manusia, melainkan yang duduk dekat kawasan Ulu Yam. Jadi bila dah macam tu, akhirnya dia pun tumbuk belakang laki dia, dan laki dia terbangun dan nenek tu hilang. Pada waktu tu dia terkejut sangat-sangat sebab perut dia jadi sakit. Bila perut dia jadi sakit, keadaan jadi huru-hara. Suami dia pun dah tak boleh, tak terfikir apa. Suami dia capai remote handset
Sarah, capai remote TV, nyalakan TV. Dah gelabah kan, oh nak buat apa, nak buat apa, ambil remote TV, nyalakan. Agaknya macam tu lah kan. Sek baik waktu dia nyalakan tu, memang tup-tup yang terbuka adalah TV Al-Hijrah tengah mengaji. Jadi memang terkenalah, cantik lah. Jadi dia waktu mengaji tu, bini dia dalam waktu tu Zahra kata dia dah rasa macam tak sedap hati, dia kata. Jadi, tapi disebabkan dia tinggal dekat situ 2-3 hari 2 malam, masih ada lagi 1 malam, jadi dia tak buat keputusan untuk ceritakan benda ni pada suami dia. Bila suami dia tanya, kenapa tiba-tiba tepuk belakang saya, cubit saya, dia tak cakap. Dia kata dia ketakutan, dia dalam keadaan yang sunyi. Kalau dengar abang mengeliat-ngeliat, rasa terpecah lah, suka kesunyian je kan, dia kata. Jadi dia pun tak cerita. Bila balik daripada berkemping, dia ni ajak laki dia segera pergi klinik kesihatan. Ada sesuatu yang luar biasa. Bila doktor yang selalu cek dia, yang mengkonfirmkan yang dia ni mengandung, doktor tu punyalah terkejut sebab doktor cakap apa? Bayi dalam kandungan dah tak ada, dah hilang. Waktu tu pelik, mana hilangnya bayi tu. Jangan-jangan nenek tu ambil, tapi bayi tu masih lagi kecil lah. Maksudnya kalau bentuk ni belum ada bentuk yang cantik lagi lah. Bentuk dalam segumpal daging macam tu je agaknya. Takkan nenek tu ambil? Tak apalah. Tapi bila dia balik rumah selang 2-3 hari, tiba-tiba dekat kaki dia keluar darah. Dengan kata lain, dia keguguran. Bila dia keguguran, suami dia cepat-cepat hantar ke hospital, dan bila doktor cek, doktor kata memang tak boleh diselamatkan, gugur. Jadi Zahra dalam keadaan sedih terpaksa menjalani prosedur untuk membersihkan rahim. So waktu dia buat pembersihan rahim, pegawai yang lakukan proses itu, dia jadi pelik. Puan nak bersihkan rahim apa bendanya? Dalam rahim puan dah memang bersih, tak ada apa. Tapi Zahra cuba ceritakan yang benda tu sebenarnya, baby tu sebenarnya ada dalam perut dia, tiba-tiba hilang. Tapi pekerja tu macam tak percaya, sampailah pekerja tu kontak sendiri dengan doktor yang menguruskan Zahra. Barulah dia orang percaya yang baby tu hilang. Lepas tu, baru dia cerita dekat suami dia apa yang berlaku. Rupanya pada malam yang sama, sewaktu Zahra dipegang perutnya, suami dia pun mimpi benda yang sama. Ada seorang nenek kebayan, nenek tua datang dekat suami dia. Lepas tu cuba halau suami dia, cuba mencekik-cekik suami dia dalam mimpi. Rupanya suami bermimpi, bini pula menghadapi nenek tu. Tapi sampai sekarang Zahra tak boleh nak bagi kata putus yang baby tu hilang adalah disebabkan oleh nenek tu. Tapi dengan jelas, doktor memang dah confirm, dah buat scan, bagai-bagai scan sebelum pergi camping, memang Zahra mengandung. Tapi sampai sekarang dia tak tahu apa puncanya baby dia hilang. Terima kasih sangat-sangat dah menonton cerita yang abang sampaikan. Hari ini ceritanya dua, agak santai-santai sikit. Dah beberapa hari abang cerita benda yang menakut-nakutkan kan. Jadi hari ini memang santai-santai sikit. Terima kasih juga pada yang membeli baju JSPL. Baju nak dijadikan cerita perapan sate dan juga sambal lara. Terima kasih sangat-sangat atas pembelian. InsyaAllah nanti abang akan gunakan keuntungan sebahagiannya untuk dihadiahkan kepada masyarakat yang memerlukan. Cuma baju JSPL dah tak dikeluarkan lagi sebabnya baju tu mahal, tak boleh nak keluar banyak-banyak. Yelah, kalau nak jual benda yang terlalu mahal kan, kesian juga kan dalam keadaan ekonomi yang tak berapa baik ni kan. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.